Baik, setelah kita melihat saya sebutkan tadi bahawa penuntut ilmu hadis mesti bermula dengan mengetahui latar belakang sejarah perkembangan hadis. Kedua, dia mesti tahu apakah buku-buku sumber utama hadis yang tersebut 6 buku utama. Ketiga, dia mesti tahu permulaan buku yang lebih ringkas dan pendek dan padat secara berperingkat. Kemudian tersebut tentang kepentingan mengetahui huraian dan makna mendalam sebuah hadis tidak cukup dengan terjemahan. Dan yang tersebut yang kelima tadi, kepentingan berburu dan datang ke majlis ilmu yang mempelajari ataupun mengajar hadis. Tinggal ni adalah disebutkan dalam beberapa perkara, iaitu perkara yang seterusnya yang perlu ada pada penuntut ilmu hadis adalah konsistensi, istiqamah. Dia mesti tetap pendirian. Jangan mengaji dipanggil angat-angat tiayam. Jangan mengaji hanya sekadar awal-awalnya sahaja, ataupun putus-putus kadang-kadang, ataupun belajar hadir pada masa penamat saja. Awal tak ada, tengah tak ada, khatam dia ada. Ini semua penting sebab ulama hadis belajar daripada kecil, setiap buku dihabiskan. Sebab tu di antara tradisi ulama hadis, dia tak mengaji tebuk-tebuk. Ambil mana-mana buku, buka sebelah sini, baca, kemudian habis. Quran pun sama, ulama-ulama Al-Quran dia baca Quran daripada awal sampai habis. Tak kira lah sebulan ke, seminggu ke kalau laju, setahun kalau lambat, dia baca satu persatu sampai habis. Kita sebab zaman sekarang zaman tebuk-tebuk, zaman moden, zaman letih, ramai orang letih mengaji agama tapi tak letih buat benda-benda yang lain. Jadi dia mengaji sikit-sikit, tak tahan. Tuan-tuan dan puan bayangkan ulama hadis dulu bila Imam Bukhari siap buat buku dia Sahih Bukhari yang ada dijual di mana sekarang. Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah. Dia siap buku tu selama 16 tahun dia susun buku tu. Bila dia siap buat buku tu, tuan-tuan tahu bagaimana dia bagi buku tu kepada orang. Kepada tuan-tuan yang belum tahu, dia berikan buku tu kepada orang dengan syarat baca dari awal sampai habis. Baru dia boleh sahkan kamu belajar dengan saya, kamu ambil buku saya. Kita zaman sekarang pergi kedai, saya nak beli Sahih Bukhari tu, bagi sebelah jilid, kita balik, insya-Allah Sahih Bukhari. Jadi alim tu. Zaman dulu nak belajar Imam Bukhari, baik, buka satu-satu kita baca. Tak kira lah berapa lama ni. Dia panggil speed reading ke apa, dia habiskan. Dia sahkan ini murid saya. Sebab tu ulama hadis dia suka belajar dari kulit ke kulit, bukan kulit depan dan belakang saja. Kalau sekarang kulit depan dan kulit belakang. Kita sang kulit dan 1, 2, 3, 4 sampai habis. Sebab tu hadis 40 tadi kita perlu baca pada awal 1 dan 2, 3 sampai hadis nombor 42. Kita habiskan. Ulama dulu kata istiqamah ni lah pembeza antara ilmuwan dan bukan ilmuwan. Istiqamah lah pembeza antara orang berilmu dan tidak. Orang berilmu boleh duduk menuntut ilmu lama dan tak jemu. Orang yang tak tahan, dia duduk sekejap, mungkin dia datang, ustaz tu masuk mengajar, datang mengajar 10 hadis, bulan depan 10 lagi, bulan depan 30, bulan lepas tu ustaz tu tinggal seorang baca hadis. Yang lain balik tu lama nak ambil. Tanya ustaz, buku ustaz mengajar berapa hadis? Ada 2000. Allah. Saya balik tu. Ada orang mengaji sikit demi sikit sampai habis. Tapi ada orang tak tahan. Sebab itulah beza antara ulama dengan bukan ulama. Kita sekarang kita semua nak jadi mufti, nak bagi hukum, nak cakap haram, nak cakap halal, nak cakap wajib sunat. Kita nak belajar atau lambat sikit. Belajar tak nak. Suruh belajar untuk jadi mufti. Apa kata kita belajar kita Quran, kita belajar tafsir dari awal sampai habis. Allahu Akbar. Bila habis lah, kita baca pula hadis. Riyadhus Shalihin kita khatam boleh 1800, hampir 1900 hadis boleh khatam. Allahu Akbar. Baca 10 tak 10. 10 kan? Tapi nak jadi mufti, masuk mufti dia apa? Memberikan fatwa. Mufti dia orang yang berikan fatwa. Ramai mufti sekarang. Mufti yang dilantik sikit, mufti yang tak dilantik tu ramai.
Sebab seronok nak beritahu, tapi susah cakap. Allah Allah. Tadi saya ditanya oleh seorang, depan-depan dia tanya saya, dia bagi 2 hadis. Ustaz tahu tak hadis dekat mana? Dia buat ujian. Saya jawab apa? Hadis pertama saya jawab Allah Allah. Hadis kedua saya jawab saya tak tahu. Sama kan? Hak ketiga baru saya tahu, saya menjawab ya, saya tahu yang ketiga. Ini masalah kita. Kita tak boleh nak cakap saya tak tahu. Nak mengaku saya tak boleh. Tahu mengaku ni saya tahu, ni saya rasa betul, ni saya rasa wajib. Rasa tak boleh rasa. Rasa ni rasa manis masam ni. Sebab tu ulama kata rahsia menjadi alim ulama adalah konsistensi, istiqamah. Ada orang boleh mengaji bertahun-tahun. Oh sekarang mengaji 4 tahun dah berat. Kan? Mengaji tidak dah dapat ijazah. Dan kalau dia extend dari 5 tahun, mana boleh tanya, mengaji apa? Tak habis-habis. Dia dah risau. Nanti nak kerja, nak nikah, risau. Anak dia mengaji tak habis-habis. Orang tanya, anak dia mengaji ke berapa? Tak habis-habis, dia 6 tahun, 7 tahun tak habis. Orang nak apa? Sekejap mengaji, dapat ijazah dan declare dan isytihar, saya pemegang sebelum ijazah dalam bidang sekian-sekian. Ulama dulu dia mengaji tak ada ijazah macam sekarang. Ada ijazah dari segi kertas yang ditulis dengan elok, dicop semua ada. Tapi tak ada sekarang. Yang kedua, mengaji tak ada had umur, tak ada had usia, tak ada had tempoh. Sebab mengaji nikmat. Siapa yang dapat nikmat ni, dia tak boleh berhenti sampai mati. Sebab tu kita dah sebut dalam kuliah maghrib sehari dulu, kita sebut kata-kata Imam Ahmad Mazhab Hanbali, murid Imam Syafi'i. Orang tanya dia sampai bila orang imam nak mengaji, dia kata sampai kubur. Istiqamah. Sebab tu orang nak habis baca kitab dengan pengajian, kita respect, kita salute, kita kagum dan kita sanjung, kita bagi bikin mereka kalau ada duit. Kita bagi satu benda yang penghargaan, tahniah kerana dapat berjaya khatam Al-Quran, khatam kitab ni, khatam ada 40, mengaji ni lahan-lahan lama-lama habis. Saya pernah beritahu tak, saya dah pernah buat dalam satu kitab tuan membuat sebelum kita akhiri kuliah ni. Saya pernah mengajar satu kitab, nama dia Syama'il Muhammadiyah, kitab yang terkenal, karya Imam Tirmizi tadi, yang tersebut Imam Tirmizi tu meninggal pada 279 Hijrah. Dia karang sebuah kitab, nombor hadis ada lebih kurang 400 hadis. Saya mengajar 3 tahun di sebuah surah. Saya tak cadang pun nak mengajar 3 tahun. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, bila hari kita khatam, hari yang 3 tahun tepat tu kita khatam, dah 3 tahun habis. Saya tanya, tuan-tuan hadir ke dulu yang tahun pertama kita buat? Tak hadir. Mana habis orang? Kita tukar habis orang. Orang yang hadir pada kuliah pertama orang lain, tahun kedua orang lain, khatam pun yang dapat sah khatam dulu saya, berjaya khatam, orang yang baca hadis tu hari berubah habis. Mereka adalah imam dengan Bilal yang berjaya sebab dia terpaksa dulu. Dia terpaksa dulu. Mana susah tuan. Sebab tu bila kita dapat nikmat mengaji, pastikan kita ada istiqamah. Jangan mengaji kejap, lepas tu balik. Lepas tu setengah orang dia mengaji pada peringkat awal tapi dia tak dapat habiskan. Kita berdoa kepada Allah semua dapat istiqamah. Dan yang terakhir ialah niat yang ikhlas. Seorang penuntut ilmu, saya sengaja letak niat di akhir sebab niat ni banyak orang sebut di depan, saya sebut di akhir, sama je. Maknanya apa? Daripada awal mengaji sampai habis niat mesti betul. Bukan hanya awal cari ikhlas, di hujungnya tidak. Niat ni payah tuan-tuan, sebab kita buat ibadat banyak gangguan syaitan. Kita solat syaitan dan kita tengah takbir tu, kita rasa orang tengok kita pun buat bukan main. Kita lagi ingat kita, tapi kita dapat sedar balik, kita betulkan balik. Kita sentiasa bertelut dan berlawan dengan syaitan yang nak ganggu niat kita. Kita sedekah, tak tahu lagi ikhlas, tapi kita kena buat juga, lawan. Jangan tinggalkan amalan kerana takut menunjuk atau takutkan niat yang salah. Mengaji sama juga. Mengaji hadis, niat kena betul. Menuntut ilmu, niat kena betul. Baru kita dapat bantuan daripada Allah SWT. Dan barulah yang kita pelajari itu masuk dalam hati, jadi amalan dalam setiap gerak geri kita, dan jadi benda yang mengingatkan kita pada Nabi SAW. Di penutup dia,
segala yang disebutkan tadi adalah sebahagian kecil daripada syarat-syarat yang kita perlu ada untuk belajar ilmu hadis. Tetapi yang paling penting kita kena sedar, kita belajar hadis ialah kita belajar tentang seorang manusia yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Semua benda tentang Nabi mendatangkan pahala dan keberkatan. Walaupun tuan-tuan dengar nama Nabi tapi tak faham hadis dia, ustaz tu sebut hadis dalam bahasa Arab atau orang Arab datang bagi ceramah dalam bahasa Arab sebut Nabi, kita pun sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekadar nama Nabi kita dah dapat pahala sebab Nabi doakan. Dan saya akhiri dengan hadis yang telah saya baca pada kuliah yang lalu, bagaimana Nabi mendoakan kepada orang yang belajar hadis. InsyaAllah kita masuk dalam tu, walaupun kita jumpa sekejap, kita masuk dalam tu insyaAllah. Karena tuan-tuan dan puan, saya percaya ikuti kuliah yang macam Nabi doakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang tadi kita sebut, dan Tirmizi dan Ibnu Majah, disebutkan bahawa Nabi mendoakan naddarallahu mura'an, semoga Allah memberikan cahaya di dunia dan akhirat kepada seseorang sami'a maqalati, dia dengar hadis-hadis itu, fawa'aha, maka dia fahami hadis-hadis itu, fahafizaha, dan dia ingat dan simpan hadis-hadis itu. Ingat bukan maksud hafal saja, maksud simpan dan jaga macam buku dan sebagainya. Faballaghaha, lalu dia sampai dan sebarkan hadis-hadis itu. Nabi kata, aku doakan untuk 4 golongan. Mana-mana yang buat dapat insya-Allah. Doa Nabi makbul, wajib makbul, Allah janjikan dia. Yang mendengar, yang memahami, atau yang hafal dan jaga, dan yang sebar. Dan doa Nabi ini beri cahaya dunia akhirat. Apalah guna di dunia ni bercahaya hidup kita kalau akhirat telah berita. Jadi ini semua adalah sebagai pelengkap kepada kenapa kita belajar hadis, bagaimana kita belajar hadis, akhirnya kita makin dekat dengan pemilik hadis itu, iaitu Nabi SAW. Semoga kita semua dapat mendekatkan diri kita kepada Nabi dengan mempelajari hadis-hadisnya. Bukan semata-mata doa. Doa penting, tapi jangan doa itu berhenti sekadar doa. Ada orang doa dalam doa dia, Allah warzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ya Allah, rezekikanlah kami dapat mengikut sunnah Nabi zahir dan batin. Doa saja. Sedangkan doa itu mesti lahir daripada hati ikhlas, mesti diikuti dengan amalan yang betul-betul penuh gigih dan kuat. Semoga Allah SWT berikan kepada tuan-tuan kekuatan dan berikan kepada perempuan juga kekuatan. Dan kita doa seperti mana lepas solat, Allahumma a'inni, ya Allah Tuhan kami, tolonglah aku ala zikrika, untuk mengingatimu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husna ibadatika, dan mengelokkan ibadah kepadamu. Kita minta tolong kepada Allah SWT. Dan bila kita minta tolong kepada Allah, Allah tolong insyaAllah. Minta doa, ya Allah Tuhan, berilah aku rezeki untuk mempelajari hadis-hadis Nabi, untuk mempelajari agama Allah, untuk faham kepada Allah, tolonglah. Pertolongan itu akan ada insya-Allah. Itulah sekadarnya pada malam ini, mengisi masa. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kekuatan yang sebutkan tadi, dan Allah ampunkan kita di atas segala kesalahan yang kita pernah lakukan, dan Allah jadikan malam ini sebagai amalan yang soleh, bukan lagi sia-sia. Kerana sia-sia itu adalah satu kerugian di akhirat. Dan kita akhiri sama-sama dengan membaca satu lagi hadis yang Nabi pernah ajar kepada kita, yang kadang-kadang ramai orang tak tahu. Bila habis majlis dia kata, "Mula sama-sama kita akhiri membaca tasbih kafar." Tasbih kafar itu adalah hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, dan ada dalam kitab Sunan Tirmizi Imam Tirmizi. Kitab yang disebut sesiapa yang bila akhir pertemuan dia dengan orang, sama ada majlis atau jumpa atau sembang atau kenduri, bila akhir habis semua dia balik, dia baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ampunkan dosa dia kalau ada salah dan silap semasa dia bercakap. Bukan majlis saja, bukan mesyuarat saja, jumpa di tepi jalan sembang, jumpa di kenduri cerita, jumpa dekat mana, orang gua apa, jumpa dekat mana, jumpa kat masjid, sembang cerita kat tepi sana,
Bila nak berpisah, masing-masing baca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, itu adalah doa supaya Allah ampun kok tersalah cakap, jumpa kawan bersembang punya rancak, tepuk meja kita angkat ada cawan-cawan, balik tu astagfirullah subhanallah wa bihamdika bersembang banyak subhanallah. Ini cara Nabi ajar. Cuba tengok, kadang-kadang kita dah buat hadis tasbih kafarah tapi kita tak tahu itu hadis. Semalam ni harapan saya yang tak tahu tadi tahu bagaimana hadis itu amat luas dalam hidup kita. Dia merangkumi semua aspek dalam kehidupan. Kita baca sekali lagi akhiri dengan majlis atau bahasa dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tawassaw bis Allahu a'lam. Assalamualaikum. Support this one.